Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi untuk kelas pengajian Syarah Hilyah Talibul Ilm, iaitu yang berkaitan dengan adab-adab dan akhlak para penuntut ilmu. Dan kita sedang berada di dalam adab-adab yang berkaitan dengan nilai ilmiah, kehidupan ilmiah kita. Sebagai pelajar, kita mesti kena ada kehidupan ilmiah. Kalau kita tak ada kehidupan ilmiah, maka dia akan menghakis keilmuan kita sikit demi sedikit, sampailah mungkin kita tidak lagi bergelar sebagai para penuntut ilmu. Baik, untuk pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi dengan adab yang seterusnya, iaitu okay, kalau ada siapa yang ada buku putih ni daripada muka surat 79. Dia kata adab yang ke-35 ni iaitu menjaga waktu-waktu dalam usiamu. Maksudnya kita kena hargai masa yang kita ada. Kalau kita tidak hargai masa yang kita ada untuk menuntut ilmu, maka kita akan dalam kerugian. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Ahmad dan lain-lain, Nabi SAW berkata, "Ightanim khamsan qabla khams." Rebutlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik, iaitu masa mudamu sebelum kamu tua. Wasihhatuka qabla sakamik, masa kamu sihat sebelum kamu sakit. Wa faragak qabla syughlik, masa kita tengah dalam keadaan masa yang lapang sebelum daripada kita akan sibuk. Wa hayatuka qabla mautik, maksudnya sebelum masa kita hidup ni sebelum kita mati. So masa kita masih lagi hidup ni sebenarnya kita masih ada lagi peluang untuk kita menuntut ilmu. Jangan kita merasakan bahawa kita dah terlewat, kita dah mungkin dah mencecah 50 tahun umpamanya, kita rasa kita dah terlambat. Tak, dalam menuntut ilmu ni tak ada apa yang dinamakan sebagai istilah kita terlewat. Kita menuntut ilmu adalah untuk diri kita, untuk bekalan kita, untuk mengatasi kejahilan diri kita, untuk kita tambah amal soleh kita, untuk kita membetulkan agama kita, meluruskan jalan kehidupan kita, maka itu tak ada kelewatan padanya. Jadi rebut masa kita muda, terutamanya. Bila saya kata muda ni, maksudnya masa kita masih lagi boleh bergerak, kita masih lagi tidak sakit, kita tidak lagi dalam keadaan yang uzur, dan sudah tentu siapa yang betul-betul muda di bawah kita kata 30 tahun, itu lebih aula lah untuk mereka ini menggunakan masa yang sebaik-baiknya. Terutamanya kepada para pelajar yang ada masa. Saya jumpa dengan ramai pelajar-pelajar, kawan-kawan dulu yang mana belajar sama-sama dulu dekat Madinah, dekat mana-mana lagi tempat yang lain. Ramai yang kata kalaulah masa boleh diputar balik, kami nak putar balik supaya kami boleh fokus untuk nak belajar, kami boleh buat itu, kami boleh hafal ini, kami macam-macam nak buat. Tapi mungkin seakan-akan kelihatan seperti terlewat daripada dulu. Bukan saya nak kata kita terlewat ataupun tak, tetapi bila kita dah grad biasanya, kita dah sibuk dan kita dah sibuk dengan pelbagai komitmen. Kalau komitmen ataupun career yang kita pilih itu tidak sangat berkaitan dengan ilmiah, ataupun dia lebih fokus ke arah misal kata pengurusan, pentadbiran ataupun benda-benda lain, yang itu yang akan menyebabkan kita mungkin tak ada kesempatan untuk ilmu. So itu juga saya selalu beritahu pada para pelajar yang menghafal Al-Quran. Kalau kita boleh jaga masa sekarang ni untuk Quran kita, gunakan masa yang ada untuk nak jaga Quran. Sebab masa kita dah masuk ke universiti nanti, masa kita sudah berkerjaya nanti, masa kita sudah berkeluarga nanti, kita akan semakin kekurangan masa untuk nak kita fokus kepada ilmu. Itu juga mungkin yang menjawab kadang-kadang persoalan. Mungkin ramai orang tertanya, Ustaz, kenapa kita jarang jumpa scholars perempuan, umpamanya kan. Memang susah lah, bukanlah tak ada, tapi susah sikit. Sebab apa?
Sebab kebiasaannya seorang wanita tu bila dia dah berkahwin, fokus dia akan lebih kepada pengurusan keluarga. Mungkin kalau dia ada kerjaya, dia ada ni ke apa, dia dah more fokus on that, especially pada family. Melainkan jika wanita itu berkecimpung dalam bidang akademik umpamanya, macam pensyarah, jadi yang itu mungkin mereka ada peluang untuk nak bergelumang dalam bidang-bidang ilmu. Begitu juga dengan kita yang lain-lain. Kalau kita masih lagi ada kemudaan itu, gunakan kemudaan kita itu untuk kita fokus betul-betul menuntut ilmu. Sebab percayalah, bila kita sudah terlepas peluang itu, kita akan rasa sangat-sangat menyesal. Kan, dia akan berbeza. Dunia, masa kita belajar, kita tak ada komitmen biasanya. Fokus kita belajar. Mungkin masa tu kita masih belum berkahwin, kita masih belum ada tanggungjawab, belum ada komitmen. So kita boleh gunakan masa kita itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi bila kita sudah memiliki pelbagai komitmen, tanggungjawab, itulah yang akan melarikan fokus kita daripada kita menuntut ilmu. Sebab tu kata Umar bin Al-Khattab, tafaqahu qabla an tusawwadu. Maksudnya belajarlah betul-betul lah sebelum satu hari nanti kita busy, kita ada komitmen. Dan kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, tafaqqah qabla an tar'as, fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Iaitu pesan Imam Syafi'i, dalamilah ilmu agama ni betul-betul sebelum kamu menjadi somebody. Dan bila kamu dah menjadi somebody, maka tak ada lagi jalan untuk nak bertafaqquh ataupun mendalami agama. Maksudnya secara umum, Imam Syafi'i kata, before you memiliki jawatan-jawatan tinggi, biasanya bila kita ada jawatan-jawatan tinggi ni, komitmen dan tanggungjawab kita tu lebih tinggi. Sebelum kita jadi somebody seperti itu, gunakanlah peluang tu untuk nak kita menuntut ilmu. Dan bila kita dah jadi somebody, maka agak susah untuk nak kita bertafaqquh. Gunakan masa-masa kita muda. Wa man lam yadhuq marra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatih. Siapa yang tidak mampu merasai nikmat menuntut ilmu itu walaupun sedetik, maka dia akan terjerumus ataupun berkecimpung dalam kejahilan sepanjang hayat dia. Especially kepada figura-figura lah. Sebab tu kita kalau boleh lah, para penuntut ilmu ni jangan tergesa-gesa untuk nak terkehadapan. Maksudnya untuk nak menjadi tokoh, figura. Sebab bila mereka tergesa menggunakan medan muda itu untuk kehadapan, maka agak sukar untuk nak masa tu untuk nak mereka fokus kepada ilmu. Kalau boleh masa belajar ni fokus dulu, kukuhkan dulu basic ataupun foundation kita dalam ilmu. Belajar setinggi mana yang boleh. Dan bila kita dah sibuk, bila kita dah terjun dalam masyarakat, agak sukarlah kita nak mencari ruang untuk nak kita menuntut ilmu. Dan mungkin itulah bahaya-bahayanya sometimes figura-figura ni. Sebab bila mereka ni terlalu awal masuk ke dalam dunia populariti, masyarakat banyak merujuk kepada mereka. Nak mengatakan tidak tahu itu sukar. Mungkin dengan ada egonya, dengan malu untuk nak mengaku kekurangan diri. Dan itu akan menyebabkan mereka-mereka yang mungkin kurang sikit ketakwaannya akan memberikan, kita kata, fatwa-fatwa yang tidak berlandaskan kepada disiplin ilmu. Sebab tu saya sangat pesan-pesan kita kena kuatkan dulu disiplin ilmu kita, dan baru kita ke hadapan. InsyaAllah masa tu kita akan lebih matang dan kita insyaAllah akan lebih kukuh lagi keilmuan kita untuk nak menjawab persoalan-persoalan masyarakat. Dan sebahagian daripada ulama kata kamu adalah diri kamu untuk diri kamu selagi mana kamu tidak dikenali. Tetapi bila kamu sudah dikenali, kamu akan menjadi milik manusia. Kamu adalah untuk manusia. Macam saya teringat ada pemimpin yang dia kata bila dia dah jadi wakil rakyat, dia macam seolah-olah adalah hak milik masyarakat ataupun rakyat.
Dia dah bukan hanya berkahwin dengan isteri dia ataupun dengan keluarga dia sahaja, tetapi dia dah menjadi milik masyarakat. So dia kena bahagi-bahagikan masa dia supaya kena adil dengan masyarakat, dengan keluarga, dengan ni. So keluarga mesti kena lebih faham dan keadaan itu. Macam tu jugalah kita ni. So kalau kita tak dikenali, kita akan lebih ada ruang untuk nak kita fokus untuk nak mempertingkatkan potensial kemahiran diri kita sendiri. Once kita dah dikenali, dah menjadi buruan ramai pihak, susah sikit untuk nak kita luangkan masa untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita nak mencari masa menulis pun susah. Kadang-kadang kita nak cari untuk self-study, self-research pun agak susah sebab yalah, orang mungkin minta ini, minta itu, orang nak ni, luangkan masa itu dan macam-macam. Kita pun manusia, ada masa penat dan masa pun terhad. Itulah lebih dan kurang. But kalau orang yang terbabit dalam dunia pengajaran, dia masih lagi ada kelebihan. Kelebihan dia mungkin dia akan buat revision, dia akan try to membaca, mengkaji dulu apa yang ingin disampaikan dalam masyarakat. Dia mungkin akan mengulang-ulang beberapa maklumat. Jadi itu juga sangat membantu daripada sudut untuk nak mengukuhkan keilmuan kita. So apa pun, kalau kita bergelumang dalam bidang ilmu, pengajaran, maka insya-Allah itu akan membantu kita a lot. Kalau tidak, mungkin ilmu kita tu lama-lama dia akan pupus. Alright. Kemudian sebab tu sebahagian daripada para ulama dulu macam Al-Khatib Al-Baghdadi, dia galakkan untuk penuntut ilmu ni membujang selagi dia yang boleh, supaya tak disibukkan dengan hak-hak rumah tangga, ataupun macam kita kata ni lah, ramai orang tanya kan, mungkin ibu bapa kat sini juga ada yang akan tertanya-tanya, Ustaz, anak saya kalau dia nak kahwin masa dia belajar macam mana? Ini memang berlaku. Dulu pun masa saya belajar pun, sebahagian daripada para pelajar ni, dia ada yang suka bertanya kepada saya lah pandangan ni. So ramai kan pelajar yang dah pergi awal-awal lah, berkapa lah awal-awal ni, jadi mereka ni pun dengan alasan untuk menghalalkan cara tu, jadi mereka akan minta lah ataupun usaha untuk nak kahwin awal, masa tengah degree lagi, masa tu nak kahwin. Dulu mungkinlah masa tu kita suka fokus pada alasan halalkan, itu lebih baik. Tetapi saya sedarlah bila saya menemui kawan-kawan yang mana mereka berkahwin terlampau awal atas alasan untuk nak menghalalkan perhubungan, tetapi disebabkan mungkin pengalaman, kematangan yang kurang, kudrat yang kurang, menyebabkan akhirnya ada juga yang hancur rumah tangganya, dan ada yang tak mampu nak membawa diri sampai terpaksa mengorbankan ilmu sendiri. Ada kawan dulu dia minta nasihat, saya pun galakkan lah, kalau dia betul-betul nak fokus nak kahwin, tawakkal ala Allah. Dan macam kita tengok hadis Ibnu Umar, kita petik separuh je. Masa tu Nabi kata, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Kita cuma ambil perkataan falyatazawwaj, maka berkahwinlah. Tapi kita tak tengok maksud daripada Nabi kata man istata'a minkumul ba'ah. Nabi relatekan kemampuan untuk berumah tangga itu. Maksudnya, tak semestinya bila kita ada keinginan untuk nak berumah tangga, maka kita boleh terus untuk nak berumah tangga. Kalau kita tidak memiliki kemampuan rumah tangga itu, apa yang dimaksudkan kemampuan rumah tangga itu? Dia of course melibatkan daripada sudut how pengurusan emosi kita, kematangan kita, ilmu kita, ekonomi kita, itu semua memainkan peranan yang penting. Umpamanya dulu masa kita belajar jauh-jauh kat luar negara dulu, ada kawan bila dia nak berkahwin, dia balik cuti dia berkahwin, dan bila dia balik ke asrama, dia dah lain dah sikap dia. Yalah, bila dia dah kahwin kat Malaysia, dia dah bersama dengan isteri dia, so bila berpisah tu dia jadi rindu semacam.
Masa tu zaman yang tak berapa ada calling WhatsApp, video call ni semua tak banyak lah. Jadi duk sedih, duk rindu, hari-hari duk rindu. Lepas tu jumpa kita pun dah monyo, dah tak berapa nak ni sangat. Belajar pun dah mula down. Bila kata emosi tu down, ada yang apa nama, lepas daripada tu tak hadir ke kelas sebab dia tak boleh nak handle, mungkin ada masalah kan dengan family, isterinya apa dekat Malaysia. Jadi sendiri berasa resah kat sana, tak boleh nak buat apa, so dia jadi tak keruan. So saya dah jumpa juga dengan beberapa golongan, so ada yang gagal, ada yang tenggelam. Sebab tu saya selalu umpamakan berumah tangga dalam masa kita belajar ni adalah macam kita nak melayari bahtera. Orang kita pun panggil bahtera rumah tangga. Bahtera ni sama ada kita boleh memandu dia insya-Allah dengan selamat menuju ke destinasi, ataupun kita akan karam dan tenggelam. So kalau kita karam dan tenggelam, sama ada rumah tangga kita jatuh ataupun ilmu kita jatuh. Sebab bila kita dah berkahwin, kita ada komitmen. So pelajar ni dia kena ada mentaliti. Dia bila nak berkahwin ni, dia bukan macam masa bergawe dulu. Dia ada tanggungjawab dia. Kan? Bila nak tanggungjawab, kita nak pikul. Takkan kita nak serahkan that tanggungjawab tu lagi kepada parent, isteri, kepada keluarga. Kita lah yang kena memikul tanggungjawab tu. Itulah tanggungjawab yang kita nak pikul daripada lafaz nikah ijab kabul yang kita dah meterai itu. So bila begitu, dan seorang suami itu especially dia ada kewajipan untuk nak memberikan nafkah rumah tangga. Sebagai pelajar, dia tak ada sumber income. Jadi memerlukan sumber-sumber ekonomi, kena bekerja. So nak bekerja dalam situasi belajar bukan mudah. Especially macam di Arab Saudi dulu, pelajar tak dibenarkan untuk nak bekerja. Secara undang-undang tak boleh. Jadi pelajar luar negara lah. Jadi itu lagi menambahkan kesulitan. Kita makin risau. Bila dah berkeluarga ni, kita nak kena find. Kita kena ada sumber ekonomi kan kita. Kalau kita dah tak tertahan berjauhan, isteri kat rumah, kat negara, nak bawa isteri datang, bukan mudah juga. Nak kena ada duit, nak kena sewa rumah dekat sana. Dan it's not cheap. Dan nak membina rumah tangga kat sana masa tengah belajar lagi susah, sangat susah. Jadi tak semua orang yang berjaya. Ada yang at the end dikorbankan belajar dia lah kan. Dan ada orang pula rumah tangga yang terkorban. So ini semua antara cabaran. Sebab tu jawapan yang terbaik, kita tak boleh kata yes, we cannot say no. But kita kena tengok kepada, kalau anak kita minta izin, kita kena faham, tengok macam mana dia punya kematangan dia, macam mana dia punya planning dia, macam mana dia punya sikap, macam mana dia punya karakter ketika berhadapan dengan masalah. Yang itu faktor-faktor yang sangat memainkan peranan. Mungkin berbeza di antara satu dan yang lain. Ada yang Masya Allah, okey, matang, tahu, bijaksana, dia know how to handle, nak membahagikan masa dia tahu. Ada yang dia cuma nak bergawe je tapi tak ni, itu susah lah kan. Macam umpama dia benda ni macam kehendak, perkahwinan ni macam kehendak. Kehendak ni maksudnya, contoh kalau let's say saya nak pakai BMW, katakan adalah duit tu untuk nak beli BMW, but kalau kita beli BMW tu, kita dah tak ada wang simpanan, dan mungkin dia akan efek kepada sumber-sumber ekonomi yang lain, keadaan yang lain. So walaupun dalam ketika itu kita rasa kita mampu untuk nak beli, tetapi bila kita menimbangkan faktor-faktor yang lain, dia boleh memberikan kesan negatif yang mungkin akan menyukarkan kita in the future, maka kita tangguhkan dulu niat untuk nak beli kereta tu. Sampailah dalam keadaan yang lebih comfort, yang lebih kita kata meyakinkan untuk nak kita beli, then go ahead lah. Kalau kita tak mampu sampai nak kena berhutang teruk untuk nak membeli tanpa memikirkan kemampuan untuk nak membayarnya, then dia akan menimbulkan masalah. Sama juga seperti rumah tangga. Kalau kita tak cukup bekalan tu merangkumi ilmu tentang pengurusan
rumah tangga, emosi, tentang ekonomi dan sebagainya, dia mungkin akan ada masalah. So kalau masalah tu pasti akan datang. Dalam any rumah tangga, masalah tu pasti akan datang. But when it comes, macam mana kita nak mencari penyelesaian, macam mana kita nak mencari jalan keluar. Mungkin ketemu jalan keluar, mungkin tidak ketemu jalan keluar. Setiap orang berbeza-beza nasib dia. But dengan kadar macam mana kita boleh do our part the best untuk nak mencari jalan keluar bagi setiap masalah. Jadi kalau kata pelajar tu dia kurang ada that knowledge, kematangan dia ataupun pengalaman yang kurang, mungkin dia dengan darah panas yang dia ada ni semua, susahlah untuk nak dia deal dengan masalah-masalah yang mendatang, sebab masalah-masalah ni kadang-kadang kompleks dan sometimes unlogic. So dia memang perlukan wisdom, perlukan hikmah dalam a lot of things. Sebab tu kita tengok orang muda ni, dia lebih panas lah. Masa sebelum kahwin tu memang Masya Allah lembut semua, cakap semua, mandi tak basah semua. Bila dah kahwin tu nak mandi pun tak mau. Okay. Jangan kita tunda sampai kita dah uzur nanti. So semua dekat sini pun nak belajar sekarang ni bagus. Jangan tunda sampai, kalau muda tu jangan tunda sampai tua. Kalau yang dah agak-agak dah veteran tu, jangan tunda sampai dia dah keuzuran yang teruk lah. Selagi ada kudrat, selagi itu kita belajar. Sebab kesihatan kita tidak akan berpanjangan, kekuatan kita juga tidak akan lama. Allah pun sebut dalam Quran, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah telah mencipta kita dalam keadaan yang lemah. Itu masa kita baby, kanak-kanak. Kemudian setelah proses lemah tu, Allah ciptakan kita masuk kepada farasa kuat. Kita lebih gagah, dah dewasa, remaja. Lepas kita tua ni, Allah kata kita akan jadi dha'fan wa syaibah, dan kita akan kembali semula kepada fasa kita lemah dan juga fasa kita tua. So siapa yang tua-tua, termasuk saya, yang mula dah rasa sakit-sakit lutut, yang mula rasa sakit pinggang, yang dah mula mungkin not very energetic, macam mana muda-muda dululah kan. So boleh rasalah. So janganlah kita tunggu lebih lambat. Macam orang yang nak pergi haji. Orang yang nak pergi haji ni pun sama. Dia jangan tunggu masa kita dah tua. Melainkan memang dia dah daftar awal, dah nasib dia datang lambat. Tapi kalau kata dia boleh awal kan, that's the better. Sebab masa pergi haji ni bukan mudah kan, cabaran-cabaran dia, orang ramai. Ada orang sengaja nak melewatkan dia pergi haji. Tapi kalau ada that possibilities, kemampuan untuk nak pergi awal, itu lebih bagus daripada kita pergi haji nanti dalam keadaan yang dah lemah, dah dalam keadaan tak berapa larat. Kita dah tak dapat that really apa yang kita nak buat. Macam mana orang muda-muda. So apa pun dalam kesungguhan kita dalam kita mencari ilmu, kita kena pesan yang seterusnya. Apa pesan yang seterusnya? Kata Syekh Bakar Abu Zaid, pesan yang seterusnya adalah jaga masa. Maksudnya jaga masa ni Allah pun dah sebut wal asr, demi masa. Itu sangat penting dalam Islam. Dan bila Allah kata pesan kepada kita jaga masa, janganlah pula kita ni only to fokus kepada ilmu sahaja sampai kita lupakan keluarga kita, kesihatan kita. Kita kena bagi-bagikan. Sebab Nabi SAW pun dah pesan. Nabi kata ke Abu Darda ni kuat sungguh ibadah dia. So bila ada komplain-komplain tu, Nabi pun kata kat dia, wa inna li nafsika alaika haq. Dan untuk diri kamu pun ada hak yang kamu kena tunaikan. Untuk keluarga kamu pun ada hak yang kamu kena tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Maka bahagi-bahagikanlah. Kan setiap hak itu kena ditunaikan pada tempat dia. Jadi jangan kita terlampau over lah dalam keadaan yang kita push ourselves to knowledge sampai kita tak pedulikan keluarga kita, anak-anak kita, ke siapa yang perlukan kepada diri kita. Dan kita selalu doa pada Allah semoga dijauhkan daripada dua perkara ni.
Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada al-ajz. Al-ajz ni kita rasa memang kekurangan upaya pada fizikal. Maksudnya mungkin kita kehilangan kesihatan, cacat anggota, whatever. Maksudnya yang akan efek kepada kekuatan fizikal kita. Wal kasal, dia pun kekurangan, kelemahan, tapi daripada sudut dalaman. Kasal ni malas lah. Malas ni bukan yang kita tak mampu buat, kita mampu buat tapi tak nak buat, malas nak buat. Ajz ni ketidakmampuan. Malas, kasal ni malas. Elakkan daripada perkara tersebut dalam kita menuntut ilmu. Baik. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid lagi dalam adab yang ke-36, iaitu kita kena ada time untuk kita mengistirahatkan jiwa kita. Maksudnya bila kita belajar, macam tadi kita bagi tahu, kita dah bahagikan masa, maksudnya kita kena ada waktu untuk nak kita chargekan bateri kita. Kita kena rehatkan jiwa kita, minda kita, kena ada masa itu. Tak boleh setiap daripada time kita tu kita 24 jam. Bukan tak bagus, bagus kalau kita mampu. Kalau kita hidup seorang-seorang kat dunia ni tak apa. Tapi bila kita ada kaitan dengan benda lain, kita kena bahagi-bahagikan lah. Untuk kerja kita kena ada time, untuk family kita kena ada time, untuk diri kita sendiri kena ada point, kena ada time. Tak boleh kita terlalu paksakan diri. Nabi pun larang kan daripada kita over ekstrim dalam ibadah kita. Pernah ada sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW. Yang apa kata bila sahabat tu kata, aku tak nak berkahwin, aku nak ibadah je. Ada orang kata aku nak solat malam dan aku tak nak tidur. Dan ada pula kata aku nak berpuasa je, tak nak berbuka. Nabi marah. Nabi kata, aku ni manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah. Tetapi aku berpuasa, aku berbuka, aku berkahwin, aku solat dan aku tidur. Dan Nabi ingatkan kepada kita, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menyimpang daripada petunjuk jalan aku ini, dia bukan daripada kalangan aku. Dan Nabi kata, jauhilah daripada berlebih-lebihan. So maksudnya jangan sampai over kudrat, melebihi daripada kemampuan dan keupayaan kita. Contoh, masa saya belajar master dulu, saya ingat master masa saya buat tu memang kerja dia banyak lah. Tesis saya masa master tu pun 4 jilid kan, 1800 muka surat. So bila nak buat tu memang masa proses untuk nak kumpulkan data tu semua penat lah. Saya rasa kesan dia sampai ke sekarang juga. Saya rasa start daripada master tu lah, tiba-tiba rasa kita duduk pun tak betul lah, position dia ada effect sikit pada disk tu. But buat dan saya pula jenis yang bila buat tu memang buat lah, memang akan buat sampai habis. Dan kalau tak habis tu tak boleh nak berhenti, sebab kita rasa macam nak tidur pun tak lena, baring teringat balik kerja-kerja tu nak buat. So saya memang buat all out. Masa nak buat master dulu saya ingat, sebab masa buat proposal, Syekh tak galakkan saya buat tajuk tu, disebabkan katanya banyak, memang banyak lah. Dia takut tak habis, tak sempat masa. Itu pun berbaki 2.5 tahun lagi untuk saya habiskan buat tesis. Sebab belajar dekat master dekat Riyadh ataupun Timur Tengah ni biasanya 4 tahun dalam kos pengajian agama. Jadi 1.5 tahun tu dia punya coursework, 2.5 tahun tu adalah untuk penulisan tesis. Dan saya pun dalam keadaan yang memang all the time, on time lah. Sem ketiga tu sahaja saya dah siapkan proposal yang dah diluluskan. Dan bila saya start je buat untuk kerja saya buat. Mungkin isteri saya pun tahulah kalau saya duduk dah buat tu kadang-kadang 18 jam sehari duduk kan, berhenti solat, makan sat, terus sambung balik.
Kalau tidur pun memang kepala panas, tak boleh tidur lama. Memang all out keluar. Jadi sampai satu tahap tu saya dah rasa tepu. Tepu ni macam mana? Tepu ni kita rasa macam tak boleh nak masuk. Buat pun macam tak serba tak kena. Cari maklumat pun tak dapat. Nak buat ayat pun macam tak keluar. Uh, dah tak tahu mana. Cuba-cuba dah tak boleh. Rasa mana, ya Allah, apa nak jadi ni? Even rehat sehari pun macam tu juga. Lalas saya ambil keputusan kata kita kena balik ni. Kalau tak masa tu tak balik cuti sama tu, rasalah musim panas dekat Riyadh masa tu 50 lebih darjah Celsius. Pernah ada sekali tu sampai meter yang dekat tengah jalan tu 60 darjah Celsius, super duper panas. Aircon pula jenis yang kotak tu, gerak buka tu. Tak rasa. Masa musim panas ni tak rasa aircon semua. Memang tak, siang tak boleh keluar. Kalau malam tu, kalau nak keluar kami, kalau nak pergi kedai pun, kami akan pergi malam. Itu pun ya Allah, angin panas tu. Mata pun jadi pedih sebab sana kering kan. So angin kering tu tiup kena mata panas. Kita pun nak keluar jadi tak syok masa tu. Dia kan mesti sejuk seronok lah. Musim panas tu ya Allah panas. Sebab tu dia orang kat sana sama tu memang 3 bulan tu cuti. Sebab memang tok rok lah, dok rok. Dan tak lalu lah. Nak kerja pun tak lalu. Nak belajar pun tak lalu. Dan masa tu saya tak balik juga, sama tu. Study, ambil peluang tu untuk nak konon-kononnya untuk nak biar lebih cepat lah hasil kerja. Tapi subhanallah, bila dah keadaan tepu macam tu, alah saya pun kata tak apalah, balik. Dan bila saya balik itu memang kalau ikut visanya asalnya dia bagi 3 bulan je lah balik. Tapi saya dah minta extend 6 bulan saja je, in case terlebih kan. Dan bila dah 3 bulan tu balik, saya tak buat apa. Memang totally tak buat apa. Lepas tu pula abang saya, kami rapat kat Malaysia ni. So dia, abang pujuk kata 3 bulan ni tak cukup, cuba tambah lagi. Kan dah dapat visa 6 bulan, tunda je flight tu. Dia pujuk. Alah saya setuju, kata okey lah, cuti 6 bulan. 6 bulan cuti. Tapi pada masa yang sama, saya dah rasa sangat panik. Saya rasa, ya Allah, kalau saya ambil cuti 6 bulan, saya hanya berbaki 6 bulan lagi tempoh untuk nak habis pengajian. Which is saya rasa macam tak confident. Saya ingat paling cepat pun untuk nak settlekan saki-baki kerja saya tu kena ada setahun. Saya jadi macam tak keruan juga, tapi tak apalah. So masa cuti tu saya bercuti lah, pergi berjalan lah, pergi air terjun, pergi laut, pergi makan. Masa balik tu memang badan naik lah. Pergi sana kurus balik. Jadi lepas 6 bulan cuti tu saya balik ke sana, semangat dah membuat-buat lah, kata okey nak sambung balik, continue. Nak sambung balik tesis tu kan. Dan saya sambung balik kerja. Bila sampai sana, subhanallahil azim, saya ingat setahun punya kerja tu. Tapi tiba-tiba saya rasa macam bateri saya kuat betul. Macam keluar, jadi kuat, jadi strong. Jadi yang dulu tak tersekat, tak boleh keluar tu, memang keluar macam air. Sampai kan 2 bulan dan saya pun wow, Masya Allah, 2 bulan dan. So lepas daripada selesai 2 bulan tu, ada lagi masa lebih kurang 4 bulan. So dalam tempoh tu saya submit dulu pada supervisor untuk nak dia baca, dia nak semak. Dan sementara dibaca tu, saya pun kata tak apa, kita pergi Mekah dulu. So saya pergi Mekah dulu, saya pergi Madinah dulu. Memang saya take our time lah. Lagi-lagi dah kita tahu ni dah fasa-fasa akhir kan. Kalau kita dah balik for good. Pergi Mekah, duduk dekat Mekah. Rumah kawan saya duduk 3 minggu dekat sana. Lepas tu kami pergi
Madinah. Madinah lagi best lah, pergi 2 minggu duduk kat rumah kawan Arab dekat sana. Sampailah bila saya balik, lepas tu Syekh bagi tahu, okey, set lagi 2 minggu kita punya tarikh Viva. Saya pun jadi kecut perut balik, mak 2 minggu lagi nak Viva. Dan kita semak lah apa yang boleh. Tapi Alhamdulillah, because of benda tu fresh ada dalam kepala. So bila Viva tu, Masya Allah, kira kata Alhamdulillah everything goes well. Even soalan-soalan tesis pula tu tebal kan, 1,800 muka tu. Tapi Alhamdulillah yang Viva tu diimpress, sebab dia kata bila ditanya soalan-soalan yang berkaitan, saya ingat dia kata wow, ini pelajar, dia kata daripada tesis dia yang tebal ni dia boleh ingat apa yang kita tanya ni, maksudnya dia memang fokus lah, dia memang ingat. So Alhamdulillah masa tu pun yang Viva tu Syekh Profesor Dr. Ahmad Al-Batili dia kata kalau universiti ni ada sistem untuk kami upgradekan tesis pelajar ini kepada PhD, kami dah buat. Maksudnya dia akan upgrade daripada master tu terus jadi PhD. Tapi sebabkan universiti tu tak ada that system, so saya kata no problem, saya tak belajar tu untuk nak shortcut or whatever. Kalau saya nak shortcut, saya tak sambung belajar kat sini, kita sambung kat UK ke kat Malaysia ke. So Alhamdulillah, dan saya tak lewat daripada masa. Lepas daripada Viva, saya takes time lagi, ada lagi sebulan. So saya tunggu sementara, nak tunggu sijil keluar, and just cari barang lah masa tu, apa yang nak beli barang, nak bawa balik ke Malaysia masa tu kan. Pergi Qasrul Awani, beli periuk-periuk Arab, belilah apa benda-benda lah yang kita rasa macam akan jadi kenangan masa kita balik ke Malaysia. This totally the best moment, the final moment, the best, sebab kita dah berjaya, kita dah very truly tenang masa tu, langsung tak ada apa-apa kerisauan, komitmen. Masa tu lapang, dengan ketidaksabaran, excited nak balik. Pada masa yang sama kita merindui di tempat tersebut, nak beli barang, nak packing, nak simpan. Itu momen yang tak dapat dilupakan. But the key-nya adalah apa yang saya sampaikan tadi, is penting untuk nak kita charge diri kita. Kalaulah sampai satu tahap kita rasa macam dah boring, dah macam tak boleh nak masuk, take a break dululah. Jangan give up. Jangan kata dah lah, fed up, no way, dah tak payahlah. No, itu cara syaitan untuk nak gagalkan kita dalam kita menuntut ilmu. But berhenti sekejap, take a break. InsyaAllah masa kita dalam keadaan tu, kita tak boleh berfikir dengan baik, kita akan nampak banyak sudut negatif sahaja. So lepas kita dah rehat, kita dah stable, dah cool, dah calm down, masa tu kita akan jadi lebih positif. Right? So jangan berputus asa. Okay. Kemudian adab yang seterusnya selepas daripada menghibur diri ini, iaitu adab yang ke-37, membaca untuk membetulkan bacaan dan mengakurat ataupun menekunkan hafalan kita. Maksudnya dekat sini ni penting daripada sudut untuk kita bertalaqi. Konsep bertalaqi ni kita mengaji berkitab daripada awal tu awal. But biasanya kalau talaqi di Timur Tengah ni, kita akan fokus kepada aspek yang detail itu. So maklumat-maklumat itu mendalam, tapi okeylah sebab kebanyakan pelajar-pelajar ada basic ilmu agama yang kuat. Tapi kalau dekat sini kita payahlah, sebab nak bahaskan tentang setiap huruf daripada sudut bahasa Arabnya, daripada sudut impact bahasanya. Kalau kita nak buat macam tu untuk orang awam, dekat sini is heavy. Jadi dikuatiri mungkin tak ramai yang boleh tangkap ataupun yang nak follow benda tu lah. Okay, itu penting untuk nak kita bertalaqi. Kalau tidak, dia akan mengakibatkan kita akan jadi cacah merbah. Sebab mungkin kita tak dibetulkan. Penting untuk nak kita dibetulkan. So biasanya konsep talaqi ni,
bukan macam kata guru tu sahaja yang akan bercakap, tapi kalau kata kita belajar satu kitab, nanti akan ada pelajar, contohnya dia akan baca. So bila dia baca, nanti guru tu akan betulkan bacaan dia kalau ada yang salah, dan ataupun guru tu dia akan membahaskan isu itulah, dia akan hurai uh, teks-teks yang dibaca itu, sama ada huraian tu mendalam ataupun tidak, it depends on the audience lah. Itu salah satu daripada cara untuk nak kita belajar. Okay. Adab yang ke-38 adalah membaca kitab-kitab besar. Kitab-kitab besar ni subhanallah banyaklah kan, depend on bidang kita nak baca kitab. Contoh kalau kata kita belajar hadis, nak ke kita baca kitab-kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kalau kita buat macam tu memang agaknya 10 tahun kot baru nak sudah. Tapi dia ada faedah dia, sebab bila kita habis daripada awal sampai akhir, kita pernah lalu paling tidak. Contoh kan, kalau kata of course kalau kita nak huraikan semua, contoh kalau kata kita ada kelas, okey, kelas tu kita buat satu kelas bacaan Sahih Al-Bukhari. Mungkin kalau kita nak hurai dengan detail, dengan fiqahnya, dengan bahasanya, dengan hadisnya, dengan apa dia sebut, satu hadis tu kadang-kadang tak silap satu hari punya ataupun satu sesi tu punya masa. So kalau kita buat macam tu, lambatlah, tak sudah-sudah lah kan. Itu untuk long term, kita boleh belajar long term is good. But kalau ada lagi satu kaedah yang dinamakan sebagai qiraah sari'ah. Maksudnya kita buat majlis bacaan. Majlis bacaan macam orang duk tasmik baca Quran tu kan. Purpose dia, contoh kalau kita baca hadis, kita tak bahaskan secara mendalam. Okey, mungkin kita ada kelas dan kita baca. Kita baca Arab untuk nak lalu kita nak dengar hadis tu macam mana, dan kemudian kita baca dia punya terjemahan. So paling-paling sikit-sikit komentar sahaja. Kita komen sikit-sikit je yang mana very important ataupun untuk some very important notes, tak apa. Tapi fokus dia ada lebih untuk nak kita membaca. Mungkin ada orang kata, alah Ustaz, baca saya pun boleh baca sendiri. Yo. Bukan masalah nak baca sendiri, masalahnya bila nak baca sendiri tak baca pun. Tak boleh nak baca sendiri. Bila tak ada, kita tak peruntukkan masa tu. Tapi masa dalam kelas-kelas ni contohnya, itulah masa-masa yang kita boleh peruntukkan untuk nak kita membaca. So contohnya, kita walaupun baca, mungkin akan ambil masa 2 tahun, 1 tahun untuk nak kita habiskan. Tetapi yang bagusnya adalah kita peruntukkan masa tu untuk nak kita dengar hadis tu daripada awal bab sampai akhir. So maksudnya kita akan rasa macam, oh, ada hadis ni rupanya. Oh, ada Nabi cakap macam ni. Oh, pernah dengar. At least kita dah pernah dengar bersama. Kalau nak mengharapkan kita membaca sendiri, memang mimpi. Tak payahlah bersemangat tahi ayam nak membaca. Itu kita kata, itu yang kita kata, itu contohnya cara manhaj majlis bacaan. Para ulama dulu dia ada majlis bacaan. Majlis bacaan ni tentulah selalu kita buat majlis bacaan ni dengan Quran. Okey, masa tadarus kau baca ni kan. Itu Quran. Tapi hadis kita jarang buat majlis bacaan. Sebab tu kadang-kadang kita macam tak pernah dengar lah hadis ni. Tiba-tiba bila kita buat majlis bacaan, oh, ada rupanya. Oh, dalam bab ini Nabi ada sebut dia. At least kita pernah dengar. So itu pun satu good idea. Kalau kata kita nak buat classes, kelas bacaan, contohnya kita ambil lah mana-mana kitab, fokus dia adalah kita membaca matan tu. So mungkin bila kita baca, tuan-puan dengar. At least, okay, saya pernah lalu, saya pernah dengar. Fokus dia baca je. Kalau hurai, dia akan jadi panjang lebar lah. Komen sikit-sikit tu boleh. Alright. Kitab tebal ni, dia kata kat sini kita membaca kitab-kitab besar kan.
So kita kena, bila kita nak belajar tu, kita kena know what's the kitab yang mu'tabar, yang menjadi reference, yang menjadi authentic punya reference source dalam kita nak mengaji sesuatu bidang. Then kita decide lah, sebab biasanya kita belajar buku-buku yang ringkas, yang kita nak yang ringkas je kan. But ulama dulu suka yang tebal-tebal loh, yang main. Kalau cuba tengok yang atas sekali tu, buku saya atas serak ni. Ni. Oh, ni kan. Yang ni buku ni panjang ni, itu baru berapa jilid lah? Dekat 30 jilid yang tu. Ada lagi sebelah sana. So maksudnya buku-buku ni memang kalau nak baca sendiri pun almost impossible kita nak baca sendiri seorang-seorang, satu persatu. But dia menarik lah sebab dia menghimpunkan banyak maklumat-maklumat yang sangat-sangat penting. Okey. Kemudian kita pergi kepada adab yang seterusnya. Adab yang seterusnya adalah bertanya, melontarkan pertanyaan yang baik. Ini adab yang baik juga. Bila kita nak bertanya, biasakan menggunakan uslub-uslub yang baik. Kita kena ingat, bila kita nak bertanya kepada seorang tu, mungkin yang kita anggap sebagai guru kita, adab sangat-sangat penting. Muqaddimah. Kalau kita di negeri-negeri Arab, kita akan jumpa biasanya murid-murid yang nak bertanya kepada guru-guru, pada syekh-syekh ni, dia akan guna perkataan, dia lepas dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi alaik, ahsanallahu ilaik. Maksud dia is, semoga Allah berbuat baik kepadamu. Maksudnya dia start dengan muqaddimah yang menyejukkan hati pihak yang nak bertanya tu dulu. Adab. Itu biasalah kebiasaan di negara Arab. Kemudian uslub yang kita nak gunakan untuk nak bertanya itu sangat penting. Kan? Itu adalah art of communication. Ada orang bila nak bertanya, dia macam membuatkan kita pun tak nak menjawab soalan. Kalau nak bertanya, kalau boleh, mudahkan orang yang ditanya tu. Straight to the point. What's the point? Jangan buatkan orang tu macam nak kena jadi tukang review kita. Contoh, ni saya cerita. Kadang-kadang ada orang tanya pada saya, Ustaz, dia hantar satu klip, satu video, lepas tu dia tanya, Ustaz, betul ke apa yang disebut dalam video ni? Ataupun sahih ke apa yang disebut dalam video? Dan video tu pula 20 minit. Yang tu memang minta maaf lah, saya memang tak jawab lah macam tu. Sebab takkanlah saya nak pergi tengok whole 20 minit, nak pergi cari entah mana yang dia duk kata betul ke tak betul loh. Kan? Itu masalah orang yang bertanya tu juga. Sepatutnya kalau dia melibatkan video-video macam tu nak bertanya, spesifik kan lah. Ataupun dia dah buat kerja dah sikit, maksudnya, okey, Ustaz, dekat minit ke-8 sampai minit ke-9, 9.50 contohlah. Dalam video ni, penceramah ni dia kata tentang hadis-hadis sekian. Dia dah bagi shortcut pada saya untuk kita nak terus tahu, oh, ini isunya. Dan kalau saya nak dengar balik pun, nak tengok daripada video tu, saya terus pergi kepada minit yang bermasalah tu, yang dikata minit ke-8 sampai minit ke-9 tu. Tak payahlah saya nak tak mana nak cari daripada minit 1 sampai ke minit 20. Itu tapi beramai orang kadang-kadang dia buat macam tu. Saya beritahu memang ramai. Dan yang macam tu saya tak jawab. Sebab mana kita ada masa nak menjawab soalan macam nak dengar-dengar tu, lepas tu kita pula nak ni. Orang kena faham, orang yang ditanya ni bukan ada only time untuk menjawab dia punya soalan. Ya? Sebab macam saya cakap lah, kita respect orang tu punya time, orang tu punya knowledge dan sebagainya. Orang yang nak menjawab tu, dia nak menjawab tu tanpa apa-apa imbuhan balas pun. Dia nak menjawab tu. So ada orang, dia tidak mengapplykan adab-adab itu. Sometimes bila kita tak jawab, mesti dia marah pula kan.
Dia marah kat kita macam tu kan. Yang ni kita tahu orang macam ni tak payahlah. Sebab kalau adab pun tak ada, dia tak raikan, ilmu tu tak masuk dalam hati dia. Tak. Dan itu salah satu contoh. Dan ada juga orang yang bertanya, ni saya kongsi, ini pengalaman lah orang yang tanya-tanya. Ada orang ditanya, contoh ditanya pada kita some soalan-soalan yang big, mungkin ada some controversial ataupun melibatkan rumit sikit. Jadi contohkan saya sebagai ahli majlis fatwa wilayah contohnya ataupun Perlis, mungkin setengah isu yang ditanya itu ada dah dijawab. Misal kata mungkin Perlis sudah ada keluar dah fatwa berkenaan, ataupun wilayah pun pernah adalah tulis, mungkin ada masuk dalam Bayan Linnas. Dan soalan tu saya jawab dengan bagi link tu terus. Kadang saya bagi link tu kita bagi, okey baca. Sebab benda ni ni kira kata badan berautoriti dah jawab, bukan, it's not my personal view. Benda ni dah difatwakan. Bacalah. Tengok bila dia, orang yang bertanya tu macam tak nak baca pun apa yang link yang dah diberikan, padahal dia yang bertanya, kita bagi jawapan. Dan dalam tulisan tu memang dah dibahaskan benda tu detail. If dia nak faham secara lanjut, dia kena bacalah. Lepas tu ada yang dia kata, jadi apa dia punya jawapannya? Saya pun subhanallah. Kalau saya hantar, kalau kata link-link macam Bayan Linnas, wilayah persekutuan, akhir tu dia dah kesimpulan. Kan? Kalau malas nak membaca daripada awal tu, mungkin kata ada dalil-dalil ni semua, bacalah kesimpulan tu. Bacalah. Kadang-kadang saya dulu ada pernah suggest, saya kata, cuba kamu himpunkan kompilasi kesimpulannya. Sebab ramai orang ni dia nak cuma tahu kesimpulannya. Dia tak nak fikir, faham kenapa boleh disimpulkan begitu. Bila saya kata cuba baca kesimpulan tu, pasal ada yang pergi macam dia macam tak puas hati sangat kan. Saya kadang-kadang ini bukan fikir balik lepas tu saya dah malah nak jawab, sebab kita bukannya nak masa kita nak habiskan untuk nak berargue sahaja dengan orang macam ni kan. Dia kena faham lah. And itu contohlah ada orang bertanya. Ada orang pula bila dia bertanya, lepas kita bagi jawapan, dia pangkah jawapan kita. Buat apa nak bagi jawapan, buat apa nak bertanya kalau nak pangkah jawapan kita kan. Macam at the end, macam dia seolah-olah bukan nak jawapan daripada kita. Oh, ini saya kata tak kena lah. Kadang dengan intonasi ataupun dengan cara ulahan ayat yang kita rasa disrespect. So saya abaikan juga. Dan itu sebagai satu contoh lah. Ada pula yang bertanya, Ustaz, saya apa pandangan Ustaz tentang isu ni? Sebab Ustaz Fulan dia kata benda ni contohnya haram ke halal ke apa ni semua. Yang tu pun saya kata kalau dah tanya kat Ustaz tu, cukuplah katakan, melainkan memang clearly benda tu memang something wrong. Tapi if not, saya tak mau jadi macam duk melaga-laga kan, nak tanya saya macam ni, lepas tu kan tanya orang lain macam ni, kan tanya orang lain macam ni, lepas tu cakap kat si Fulan saya dah tanya Dr. Kamilin macam ni. Itu satu adab bertanya yang kurang baik. Kalau nak bertanya, do not mention about others. So itu akan jadi contoh kan. Bila orang tanya ke saya, apa hukum mengucapkan Merry Christmas? Sebab saya tengok Ustaz kata tak boleh, tapi Dr. Zul masa tu mufti wilayah kata boleh. Walaupun kami berkhilaf di situ, tetapi dalam dia sudah ada, tak boleh cakap minum, tak boleh nak heritkan untuk saya seolah-olah macam
nak mengapikan antara dia dah hormat dia. Kalau kata dah tahu jawapan Datuk Mufti, ikut je lah Mufti. Kata dia Mufti, dia kata yes lah. Saya bagi pandangan peribadi saya untuk saya bukan Mufti, ikut dia cukup. Buat apa nak suruh saya api kalau dia dah tahu jawapan saya. So itulah jawapan saya dah ada dalam video-video tu pun. Buat apa nak pergi laga-lagakan dengan Mufti sana sini. Kata dia Mufti itu authority, you follow them, don't follow me. Secara bertanya tu kadang-kadang orang tak berapa melontarkan soalan-soalan tu dengan nada yang positif, dengan nada yang baik. So lagi-lagi kalau dah berapa ramai orang nak tanya, tu kita tengok je lah siapa yang mampu kita jawab. Siapa yang tak mampu tu minta maaf banyak-banyak lah. Kadang-kadang masa tu tak sempat untuk nak bertanya. Kadang-kadang soalan dia senang tapi nak jawab dia bukannya senang. Soalan semula, Ustaz sahih ke? Soalan sahih ke je. Nak mencari sahih ke tak sahih tu, ya Allah, dahlah tak ada matan Arabnya, daripada mana sumber pun tak tahu datang daripada mana. Kita nak kena kaji, nak kena semak balik benda tu satu-satu, nak mencari punca masalah. Soalan type 10 saat, nak menjawab kadang-kadang kerja 10 jam. So it depends lah. Ada masanya kami tak mampu untuk nak menjawab. Itu kita minta banyak-banyak lah. Sebab ramai orang bertanya kan. So kita kalau sometimes benda tu dah ada jawapannya, dah dijawab, so boleh refer je lah pada benda-benda macam tu. But bertanya ni satu benda yang bagus. Idza kunta la tadri wa lam taku billadhi yusailu may yadri fa kaifa idzan tadri. Kalau kamu tak tahu dan kamu tidak bertanya kepada yang tahu, macam mana kamu nak tahu? Nak bertanya itu satu yang bagus, tetapi perlulah dengan uslub yang baik, dengan uslub yang hasan. Raikan dalam setiap perkara itu. Kemudian ada Syekh Bakar bin Zaid, dia kata macam-macam lah. Bukan apa lah, kalau nak tanya bentuk soalan yang orang berikan ni, dia ada macam-macam jenis, macam-macam manusia lah dalam nak memberikan pandangan. Wallahu a'lam. Kadang-kadang jawapan yang kita berikan mungkin tidak memuaskan. But kalau tak memuaskan sendiri pun, it's okay. So maksudnya jangan mencarikan poin itu untuk nak bertegang urat dan sebagainya. Okey, kita tengok kalau ada sebarang soalan di ruang chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana jika anak kita dah ada boyfriend ataupun girlfriend? Apakah menjadi tanggungjawab dan kewajipan kita untuk suruh mereka berkahwin? Pada pandangan saya, untuk nak suruh berkahwin ni kena tengok pada faktor yang pelbagai lah. Adakah anak kita tu dah okey lah daripada sudut stability dia, daripada sudut kematangan dia. If dia ada that kind of package, then kita galakkan mereka berkahwin. Kalau mereka tak ada that package yet, contohnya mereka ini masih lagi awal-awal sebagai pelajar, jadi masa tu kita kena kongsi dengan mereka, kena share, kena bagi tahu kepada mereka, tahu batas-batas, jaga agama. Kadang-kadang kita nak suruh putus pun tak boleh, nak suruh kahwin pun tak boleh, tapi at least dalam kerangka yang mereka tahu, sekiranya mereka meneruskan hubungan itu, at least mereka jagalah batas-batas Islam, dan sebab jangan berkhalwat, jangan keluar berdua-duaan, sebab syaitan akan sentiasa menggunakan peluang itu untuk nak merosakkan. But kalau dia mampu, kita tengok okey dia dah berkerjaya, tengok dia dah ada Masya Allah, dia pun matang dari sudut pengurusan hidup dia, dia memang nampak orang yang bertanggungjawab, then go ahead, kita galakkanlah untuk mereka
mudahkanlah mereka segerakan kalau baik. Sebab saya selalu beritahu, couple lama-lama, couple 7 tahun pun tidak berarti kita mengenali sepenuh dia. We will not know our couple 100% selagi mana kita tidak berkahwin. Once kita berkahwin, masa tu lah nampaklah sebenarnya sikap yang sebenarnya. Okey. Assalamualaikum doktor. Apa maksud kata isnad? Sebab saya banyak jumpa dalam kitab Musnad Ahmad tapi saya tak faham maksud perkataan tersebut. Kalau ada contoh is the best. Sebab kalau maksud dia daripada segi isnad, isnad ni maksudnya plural kepada sanad. Maksudnya dia ada banyak sanad. Dia ada pelbagai sanad. Kalau dia kata isnaduhu hasan, sanad-sanadnya baik. Isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Itu maksud asal lah. Kalau nak tahu secara lebih detail, dan kalau ada teks dia, saya akan lebih nampak lah apa dia punya isunya. Assalamualaikum doktor, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang bertanya seakan-akan bertanya nak memperlekeh dan mengolok-olokkan syariat Islam? Itu memang ada, especially mereka cerdik pandai ni. Kadang-kadang dia bertanya tu bukan sebab dia nak tahu, tapi dia nak trap kita, sometimes dia nak umpan kita. Yang ini kita kena smart jugalah dalam nak deal dengan soalan-soalan macam ni. Dulu ada seorang liberal, dia kepala liberal kat Malaysia ni juga, tapi dia duduk UK. Dia buat macam nak tanya saya soalan lah pasal hadis. Dia nak cuba jatuhkan Sahih Bukhari. So, tapi saya fahamlah soalan dia tu adalah soalan perangkap. Dan saya pun argue di balik dan tanya di balik dalam bentuk yang akan memerangkap di balik lah. And dan dia pun terperangkap sebab dia pun tak tahu kita boleh perangkap dia. So dia baca, dia tanya soalan, doktor, betul kan dalam Sahih Bukhari ni ada perawi dhaif? So saya pun tahulah maksudnya. Dia tanya tu sebab dia nak tak, dia yang faham kefahaman dia kalau perawi tu dhaif, hadis tu dhaif. Macam mana ada hadis dhaif dalam Sahih Bukhari? So maksudnya kalau possibility berlaku pada satu, dia boleh berlaku pada banyak lagi. So dia nak jatuh at the end pada Sahih Bukhari. So saya tanya di balik, saya kata dhaif apa yang tuan maksudkan pada certain perawi itu? Sebab dia kata kalau dhaif itu daripada sudut ini, maka beginilah. Kalau dhaif itu daripada sudut itu, maka begitu pula. So saya bagi that kind of possibilities dan saya terus rumuskan apa sebenarnya trap yang dia nak bawa pada saya. Dan lepas daripada itu dia tak tahulah nak bertanya apa yang. So saya kata explain dhaif yang macam mana yang dia maksudkan. Dan setiap daripada satu itu ada explanation dia. Okay, dan dia amat. Okey, baik. Jadi sekadar itu sahaja dulu pada malam ini, insya-Allah. Kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Selamat malam minggu semua. Moga-moga semua dalam keadaan yang baik, sihat, dipelihara oleh Allah, dan doakan saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.